Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi pada kita kesempatan waktu pada pagi ini bagi meneruskan lagi pengajian kita untuk membaca kitab matan Safwatul Zubat yang disusun oleh Al-Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i. Dan sambungan kita pada muka surat 93 pada bab salatil musafir, bab semayang orang musafir. Dan kita gunakan kitab cetakan Telaga Biru, dan saya melihat terjemahan dia ni satu terjemahan yang bagus. Maksudnya penterjemah ni saya kira sebagai orang yang alim ilmu fiqh, dan penterjemah ni juga menterjemahkan nazam ini setelah ia merujuk kepada syarah-syarah kitab. Dan satu cara penterjemah dalam menterjemahkan kitab ni kadang-kadang dia letak kata-kata hikmah, kerana kita tahu ajaran Nabi SAW itu bukan sekadar memberikan ilmu, tetapi juga ada unsur tazkiyah. Tazkiyah maksudnya penyucian jiwa. Kata qala Imam Ibnu Jama'ah, sebelum daripada kita masuk tu ada perkataan Ibnu Jama'ah. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullah, Allah meridai dia, husnul niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajh Allah Ta'ala. Katanya niat yang baik dalam menuntut ilmu itu, yang dimaksudkan dengan niat yang baik dalam menuntut ilmu itu, iaitu meniatkan menuntut ilmu itu hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh terlepas daripada niat kerana Allah untuk mendapat ganjaran pahala. Kadang-kadang satu ibadah tu dia boleh sah walaupun kita buat bukan kerana Allah, kita terlepas daripada tuntutan taklif, tetapi untuk dikira ibadah kita itu makbul, diberi pahala oleh Allah, maka tidak boleh tidak, mesti ada niat yang betul. Niat menuntut ilmu kerana Allah, dan niat kita adalah wal amal bih, bukan sekadar kita belajar ni nak tahu, tetapi tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk kita mengamalkan ilmu itu. Sebab itu perkataan iman dengan perkataan amal dalam Quran itu berseiringan. Walaupun amal itu tidak menjadi syarat sah iman, tetapi amal itu dia menjadi sebagai tanda yang menunjukkan kepada kesempurnaan iman. Baik, wa ihya asy-syariah. Tujuan kita mengaji ini juga adalah untuk kita menghidupkan syariah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tanwirul qalbi, dengan niat juga untuk menerangi hati kita ilmu itu, wa tajalliyatil batini, dan menyucikan hati, menerangkan hati, wal qurba minallahi ta'ala yaumil qiyamah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
pada hari kiamat nanti, wa ta'arradu lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan untuk mendapat kurniaan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang dikasihi Allah, diredai Allah, yang merupakan ganjaran dan kurniaannya. Jadi itulah tujuan kita menuntut ilmu, dan niat ini suatu perkara yang seringkali ulama-ulama kita membetulkan ni, kan? Sehingga kan banyak kitab-kitab dimulakan dengan bab niat. Baik. Bab solatul musafir, bab semayang orang yang musafir. Baik. Semayang orang yang musafir, dalam semayang musafir itu ada dua. Semayang tu samalah. Maksudnya orang musafir ke orang tidak musafir ke, dia kena semayang. Wajib semayang, semayang tak boleh ditinggalkan. Cuma bagi orang musafir ada tata cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala keringanan untuk kita lakukan ketika musafir. Yang ma'ruf dalam musafir itu ialah qasar, semayang yang 4 menjadi 2, dan jamak. Maksudnya kita boleh buat 2 semayang dalam satu waktu, sama ada jamak itu takdim ataupun jamak itu takhir. Cuma satunya yang kita selalu nampak jamak tu, kita nampak dia untuk apa, musafir aja. Sebenarnya jamak itu bukan untuk musafir aja. Sebenarnya jamak itu boleh dalam mazhab Syafi'i kerana hujan, dan juga nanti kita akan jumpa jamak kerana sakit juga. Maksudnya bila kita sebut qasar, dia apa beza qasar dengan jamak? Qasar dia khusus untuk musafir. Kita tak boleh qasar semayang kita kalau tak ada musafir. Tapi jamak dia boleh kerana musafir, dan kalau tak musafir pun kerana hujan ataupun kerana sakit. Ada setengah mazhab lain diluaskan lagi, jamak lil hajah, dipanggil jamak kerana ada keperluan, kan? Cuma dalam Syafi'i muktamadnya ada 2 je, musafir, jamak musafir dengan jamak kerana hujan. Ada menjamak kerana sakit, itu adalah ikhtiarat daripada sebahagian a'immah ni dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dipandang perlu untuk diletakkan. Baik. Nazam yang ke 359. Kitab kita ni sebagaimana yang saya sebut, dia nazam. Dia nazam dalam bentuk nazam. Maksudnya dia disusun dalam bentuk bait yang macam orang kata, kita sebut syair, tapi syair ni biasanya dalam bentuk benda-benda yang macam nyanyian, hiburan, kan? Dia ada unsur-unsur macam tu, kan? Ada unsur-unsur jiwa dan perasaan. Tapi ni tak. Ini dipanggil nazam. Susunan tu dibuat untuk senang para penuntut ilmu menghafal matan ini. Kita ada matan Abi Syuja', dia disebut nafar, dia tak disusun dengan bentuk nazam semacam kitab kita ni, kan? Baik. Bab salatil musafir, bab solat orang musafir. Rukhisa qasruhu arba'in fardin ada wa fa'itin fi safarin in qasada. Rukhsah, diberi keringanan. Rukhisa, diberi keringanan qasar. Maksudnya apa? Syariat memberi keringanan untuk semayang orang musafir itu dikasarkan. Qasar maksudnya bila sebut rukhsah, lawan dia azimah. Azimah maksudnya hukum asal. Semayang zuhur 4 rakaat tu azimah, semayang asar 4 rakaat azimah. Tapi bila kita sebut qasar, dia adalah hukumun thabit, hukum yang tetap, khilaful asal, tapi dia bercanggah dengan hukum asal. Li'udhrin, kerana ada uzur. Asal 4, tapi oleh kerana ada uzur, musafir tu uzur lah dia. Kita bertemu dengan kesesakan jalan, kepenatan dan sebagainya, maka menjadi suatu daripada syariat kita ni. Dia punya ciri-ciri dia, di antaranya taisir, memberikan keringanan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, keberatan itu memberikan keringanan. Ini satu kaedah dalam syariat kita, dan memang itu maqasid syariat datang adalah untuk memberi kemudahan kepada manusia. Maka di antara keringanan yang ada dalam semayang ini ialah rukhsah ketika musafir, iaitu qasar. Baik. Qasar
disebut rukhisa qasru arba'in. Dia kata qasar itu pada semayang yang 4. Pernah saya jumpa orang kan, dia kata saya dah siap dah, dia kata dah jamak dah, dia kata maghrib dengan asar dengan maghrib sekali, dia kata maghrib pun saya dah qasar, dia kata. Terkejut kita kan. Macam tu pula boleh jadi kan. Itu silap itu kan. Banyak orang dia tak buat sebenarnya. Bila saya bercampur bergaul dengan orang banyak tanya saya tentang solat musafir. Jadi bila saya cakap dengan dia, dia kata betul ustaz dah cakap, tapi tak berani nak buat, takut salah, dia kata. Ramai tak buat. Jadi mereka buat apa? Mereka buat sembahyang tamam je. Banyak macam mungkin mereka, walaupun kita dah beritahu, tapi mungkin mereka tak tengok secara amalinya, secara praktikalnya, maka mereka tak berani nak buat benda tu kan. Ada pula yang tak mau qasar sembahyang, kenapa? Kita nak buat tamam, saya nak buat tamam kerana nak lebih lagi zuhud, nak lebih lagi warak. Nabi dengan kita siapa lagi warak? Nabi SAW lebih warak kepada kita lebih warak daripada Nabi. Rasulullah SAW tu qasar. Kalau kita nak warak, ikut Nabi SAW. Baik. Baik. Rukhisa qasru arba'in maksudnya diberi keringanan untuk dikasarkan semayang itu menjadi ringkas kan, daripada 4 menjadi 2, dengan syarat dia adalah semayang yang 4 rakaat. Semayang apa? Zuhur, asar, isyak, 4 kan. Maghrib apa nak qasar dah 3 dah, subuh lagi nak qasar tinggal apa kan? Tak ada lah. Jadi di antara maksud qasar itu adalah meringkaskan sembahyang 4. Sembahyang apa tu? Fardin ada, sembahyang fardu. Sembahyang fardu kan? Bukan sembahyang sunat kan? Ada tak sembahyang fardu lagi yang selain daripada 5 waktu? Sembahyang fardu 5 waktu adalah solat jenazah, tapi tu fardu kifayah. Ada tak lagi solat fardu lain? Adalah solat nazar. Kalau dia nazar nak solat, maka tu jadi fardu, tapi asal dia sunat juga, tapi jadi wajib sebab nazar kan. Jadi asalnya bila kita sebut semayang tu semayang yang semayang fardu, yang semayang fardu yang dimaksudkan di dalam kitab kita ni adalah semayang 5 waktu yang jumlahnya 4 rakaat. Yang jumlahnya 4 rakaat, ada sama ada kita tunaikan semayang itu, sama ada kita tunaikan sembahyang itu secara tunai, ada tunai. Maksudnya kita pergi musafir, dalam musafir itu kita dah boleh jamak, kita dah boleh qasar, kita qasar zuhur kita qasar asar kita, itu ada. Faitin ni maksudnya apa? Sembahyang qada. Katalah tengah-tengah musafir tu kita terlupa nak sembahyang zuhur kan, kita pun tak niat dia nak buat jamak takhir. Nanti kita akan tengok syarat kita nak jamak takhir, niat itu mesti selepas masuk waktu zuhur kan, dan sebelum keluar waktu zuhur kita kena niat nak jamak takhir. Terlupa kan, kita terlupa nak niat nak jamak takhir sehingga habis waktu solat, maka semayang itu tu kita dah tinggalkan. Maka semayang kita itu dengan maka kalau kita nak qada semayang kita ketika musafir, boleh tak qasar? Boleh, sebab kerana kita meninggalkan dia sewaktu musafir. Tapi kalau dah balik rumah nak qada, boleh qasar? Tak, kena tamam. Syarat dia mestilah semayang yang ditinggalkan itu ketika musafir dan diqada pun ketika musafir juga. Kalau ada kita tinggal kat, hari tu aku dah tinggal semayang, lupa nak qada, ni musafir qasar je lah qada, tak boleh. Sebab itu kita tinggalkan sewaktu kita tidak musafir. Jadi bila dikatakan boleh qasar semayang qada, ialah semayang fardu yang ditinggalkan ketika musafir dan qadanya pun dalam keadaan musafir. Boleh faham kan? Baik, cuma tambahan sikit kita nak sebut. Baik, kita akan tengok nanti hukum dia. Saya sebut sekarang. Baik, fi safarin. Tadi dia kata rukhsah itu diberi pada semayang yang 4 kan, dan semayang itu sama ada semayang qada atau semayang ada. Fi safarin in qasada
sita asyra farsakhan dhahaba fi safaril mubahi hatta aba. Dia kata yang syarat rukhsah itu juga fi safarin, syarat qasar itu pada musafir. Pada musafir, pada musafir. Baik. Dan musafir itu mestilah musafir yang berapa? Jarak musafir itu, musafir itu jarak dia mestilah disebut 16 farsakh. 16 farsakh ni kita nak kira-kira. Kalau kita mengaji betul-betul nak jadi untuk mufti, kita kena kira lah. Tapi setakat kita orang awam ni, kita beri situ dia tulis 89, kita ambil yang pertengahan, ada 81, kita ambil 82 km. Maksudnya dah 82 km kita dah boleh qasar. Tapi tak mesti dah melepasi 2 marhalah, tak mesti. Maksudnya kalau kita sudah niat musafir, kita keluar daripada batasan kampung kita, dah boleh buat. Tak mesti dah jauh dulu, tak kan? Keluar daripada batasan kampung, mana batasan terakhir qaryah kita kan? Kalau ada pagar-pagar lah, kalau ada binaan, mana binaan yang terakhir kan? Kita tahulah ni dah keluar dah daripada Tangga Batu ni kan? Ini dah keluar dah daripada Sungai Udang, ni dah keluar daripada Kelebang. Maksudnya bila dah keluar je, kita dah boleh buat. Bukan mestinya sampai dah 82 pun kita boleh buat, tak. Maksudnya kita keluar je, kita dah boleh. Sebab kita tahu jarak itu 2 marhalah. Baik, paling kurang untuk kita jamak. Tapi kalau musafir itu 3 marhalah, afdal kita qasar dalam mazhab Syafi'i. Kalau 2 marhalah, tak afdal lagi qasar, walaupun boleh. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi dia kata musafir ni paling kurang 3 marhalah, lebih kurang 123 kilometer baru boleh kita qasar. Jadi nak raikan khilaf, khuruj minal khilaf, nak keluar daripada khilaf kan. Maksudnya kan 82 dah boleh, tapi tak afdal sebab ada ulama kata tak sah. Siapa? Mazhab Hanafi kan. Tapi kalau dah lebih, dah 3 marhalah, maksudnya afdal, sebab kat situ semua mazhab kata boleh, termasuk dalam mazhab Hanafi. Baik, orang musafir kerana perniagaan itu musafir yang harus. Sebab musafir ada hukum dia, ada musafir wajib. Apa musafir wajib? Haji musafir wajib. Memanglah tu nak pergi haji, nak musafir kena lah. Kau tak musafir macam mana maka haji musafir wajib. Musafir wajib boleh qasar tak? Boleh lah. Sebab kita kata paling kurang musafir yang harus kan. Ada musafir yang sunat, contohnya musafir untuk ziarah, musafir silaturahim, itu musafir yang sunat. Ada musafir yang makruh, musafir yang makruh, musafir seorang diri kan. Orang lelaki musafir seorang diri. Orang perempuan musafir dalam mazhab Syafi'i seorang-seorang tak boleh. Perempuan musafir ni kan, haram kan, mesti ada mahram dia, teman apa semua. Tapi ini ulama kita ada beza pendapat. Ada yang kata sekiranya selamat perjalanan dia pergi dan balik boleh dan sebagainya. Itu kita lihat pada situasi lah macam mana. Baik, fisafaril mubah, artinya kalau musafir itu musafir maksiat, boleh tak kita nak qasar semayang? Tak boleh, kerana ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi kan. Rukhsah itu tidak boleh pada perkara maksiat. Rukhsah hanya boleh pada perkara taat saja, pada perkara taat. Maksudnya musafir kerana maksiat berbeza dengan tengah-tengah musafir berlaku maksiat, itu tak apa. Memanglah kita tak terlepas daripada buat dosa kan. Boleh jadi tengok benda-benda yang tak elok dan sebagainya kan. Tapi musafir tu memang musafir dengan tujuan apa? Nak pergi mencuri nak pergi mencuri kan. Musafir nak pergi tengok bola ke, itu bola tu haram ke tengok, itu je kan. Musafir kerana nak pergi bersukan dan sebagainya kan, itu termasuklah dalam musafir mubah. Benda tu musafir mubah. Baik, musafir yang dibolehkan. Main bola tu sebenarnya tidak haram, tidak. Dia sebenarnya bila kita kata benda lalai ni apa sebenarnya? Lalai ni sehingga kita kena beri takrif lalai itu apa. Lalai ini sehingga kita meninggalkan kewajipan, lalai lah.
Orang tak tinggalkan kewajipan, apa kira lalai? Kita tengok televisyen, lalai. Kalau tengok sampai banyak kewajipan tertinggal, kalau lihat sampai banyak perkara-perkara yang bermanfaat kita tak buat, kita habiskan terus semua kat situ, itu lalai kita panggil, itu lalai. Begitu juga mencari harta, adakah itu lalai? Tidak. Tetapi berlumba-lumba untuk jadi kaya kan, itu yang boleh menyebabkan lalai kan. Alhaakumut takatsur, dilalaikan kamu dengan berlumba-lumba untuk siapa lebih banyak, itu yang lalai. Jadi bila kita sebut sesuatu itu lalai, maksudnya bila benda yang itu menyebabkan kita melupakan banyak kewajipan dan meninggalkan banyak kewajipan-kewajipan yang sepatutnya kita buat kan. Main bola sampai tak sembahyang maghrib kan, itu dia kira lah lalai. Benda macam tu, lara, dia kira lah benda-benda macam tu. Jangan cepat nak tuduh je sesuatu tu lalai kan. Baik. Jadi fi safaril mubah, pada safar yang mubah, bukan musafir yang haram. Di antara musafir haram, perempuan yang musafir tanpa izin suami kan. Nak pergi kat nak pergi mana ni nak pergi Langkawi, tak boleh lah, mana boleh pergi, lantak nak pergi juga dia buat kerah kepala kan, nak pergi juga kan, pergi Langkawi kan, boleh lah nak pergilah kan. Tapi boleh, haram. Musafir tu dikira musafir maksiat. Hal yang kita lama hamba yang lari bertuan dah disebut apa semua tu kan, itu kita lama lah. Tapi kita kata di antaranya musafir tanpa izin suami, itu di antara musafir yang diharamkan. Fis safaril mubahi hatta aba, dan dalam musafir yang mubah sehinggalah aba, maksudnya yarji'u ila makani, maksudnya dalam tempoh musafir kita boleh melakukan solat qasar dalam tempoh musafir. Tapi kalau musafir itu telah habis, dia bila habis, kalau kita balik Melaka, adakah kita sampai Melaka masuk Aikro je dah tak boleh? Boleh lagi. Kalau orang Kelebang belum sampai Kelebang, dia boleh lagi. Orang Singudang belum sampai Singudang, dia boleh lagi. Orang apa sini dipanggil Tanjung Minyak, belum sampai Tanjung Minyak lagi, boleh lagi. Baru sampai masuk dekat apa, Tol Aikro je, atau masuk kat Tol Lalu Gajah kan, dia belum sampai tempat tinggal dia lagi, walaupun dah masuk negeri tapi belum sampai lagi, masih lagi kita boleh untuk mengqasarkan solat kita itu tadi. Baik, jadi maksudnya di antara uzur musafir itu adalah dawamus safar, musafir yang berterusan, dan maksudnya dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita niat nak pergi tempat itu, kita nak duduk 4 hari, ketika kita sampai di situ dengan keadaan kita dah niat nak duduk 4 hari, maka ketika itu kita tidak lagi musafir, maka tak boleh lagi kita nak jamak atau qasar solat kita. Dalam mazhab Syafi'i lah, kita tak boleh lagi dah, sebab kita dah nak duduk 4 hari kita tak musafir dah. Maksudnya tak boleh. Tapi kalau kita kata nak duduk sehari nak duduk 3 hari kan, boleh. 3 hari tu kita buat jamak qasar, tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Hari duduk kita kira. Hari pergi dah musafir, hari balik dah musafir. Hari duduk berapa hari? Kalau hari duduk tu 4, sudah tak boleh. Ataupun kita tengah, walaupun kita tengah semayang tiba-tiba aku nak duduk sini lah, aku tak nak balik, nak duduk sini 4 hari tengah semayang. Walaupun semayang dia tadi dah niat qasar, ketika itu dia telah membatalkan niat musafir. Pada ketika itu wajib dia itmam solat dia, wajib tamam semayang tu pada ketika itu. Wajib tak tamam. Sebab apa? Keuzuran bagi boleh qasar itu adalah musafir. Kalau dia tak tahu berapa hari, dia boleh duduk dekat sini, ada urusan ke kat IJN ke apa, tahu je lah. Kita ni kalau sakit jantung, mana ada kat Melaka kan, nak tunggu hospital Melaka, meninggal lah jawabnya kita kan. Yang macam tu punya sesak, tak ada COVID pun dah sesak dah. Malaysia ni macam tu lah
Rakyat salah sakit jantung ni redha tunggu mati, kita mesti ingat. Satu Malaysia semua nak pergi IJN, macam mana kan? Tunggulah giliran kan. Kalau tak sempat jumpa doktor pakar, malaikat maut sampai dulu kan. Itulah nasib kita. Jadi pergi kan, biasa pergi ada kan, tunggu kat IJN tu lama kan, daripada pukul 8 pukul 12 baru jumpa doktor. 10 minit dia jumpa dia kan, sekejap je. Orang kata menunggu macam nak mampus orang Melaka kan, jumpa 10 minit aja. Baik, jadi doktor tak ada. Biasa ada kalau orang Arab tu buat sakit hati kan, orang Arab kan, tak ada kan. Esok datang, alamak, berapa hari ni kita tak tahu berapa hari nak habis urusan ni. 2 hari tak siap, 3 hari tak siap, 4 hari tak siap, 5 hari tak siap kan. Orang Arab bukrah besok. Macam tu perangai orang Arab kan. Jadi boleh kita mengqasarkan dan menjamakkan solat selama 18 hari dalam mazhab Syafi'i, sekira kita tak tahu kita duduk situ berapa hari. Baik. Baik. Jadi wasyartun niyatu fil ihrami wa syartuhun niyatu fil ihrami, dan syaratnya wasyartuhun niyatu, dan syarat bagi qasar itu dia punya niat bila? Dia punya niat ialah fil ihram. Fil ihram maksud apa? Masa takbiratul ihram, itu niat dia. Maksudnya masa kita angkat takbiratul, kan dengan susah kan, panjang pula lagi kan. Maksudnya masa kita angkat takbiratul ihram itu kita dah berniat dalam hati kita, dalam kita angkat takbiratul ihram tu memang kita nak qasar sembahyang kita kan. Kalau kita nak qasar sembahyang kita, mesti kita niat masa kita angkat takbiratul ihram. Ini berbeza dengan jamak. Nanti kita tengok jamak tak apa kan, kita sebelum asalkan jamak, niat dia dalam sembahyang tu bila-bila pun boleh, hatta masa kita beri salam sebelum habis pun kita boleh lagi niat nak jamak. Tapi kalau qasar, niat dia mesti masa takbiratul ihram, mesti masa takbiratul ihram. Wa syartuhun niyyatu fil ihrami, dan syaratnya adalah niat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau taraddud, angkat takbir, aku niat jamak, kasar kat tadi, aku niat kasar, dia macam tu kan. Memang aku dah niat nak sembahyang, tapi aku niat kasar ke tidak? Memang aku dah niat kasar tadi masa aku sembang-sembang, tapi masa aku angkat takbir tadi aku niat dah nak kasar kan. Taraddud, boleh tak dia kasar? Tak boleh. Itmam sembahyang ni. Ar-rukhsu la tunaqid asy-syakk. Rukhsah tak boleh dalam keadaan syak kita buat. Begitu juga syak batu syak. Dah cukup ke? Dah cukup ke 82? Dah cukup ke? Belum tahu tu, tak boleh. Baik. Dan musafir tu juga saya nak sebut juga sikit. Musafir ni mesti musafir yang ada niat. Kalau orang kena jolik, dia tak tahu dia nak pergi mana kan. Mana orang dah ikat dia, mana nak pergi, dia tak ada niat tu. Ataupun orang sesat ni, bawa kita kat minyak tanah, alih-alih dah sampai ni kedai. Ilmu lipat bumi ke mana kita tahu kan. Ada orang rajau dia dah baca tepuk kereta 3 kali, meloncat enjin dia kan. Dia tak ada niat nak musafir. Maksudnya mesti ada niat kita nak musafir. Baik. Jadi niat itu mestilah niat pada kita nak qasar sembahyang tu. Kalau nak sembahyang zuhur nak qasar, niat pada awal tu kita niat. Baik. Baik. Itu di antara syarat qasar lagi. Baik. Wa tarku ma khalafa fi dawami. Baik. Ini kita dah sebut tadi. Maksudnya tidak, dan dia tak boleh meninggalkan sesuatu yang menyalahi niat qasar sepanjang solat. Maksudnya mestilah, contoh kita kata dalam sembahyang ni dibatalkan niat nak musafir, maka tak boleh qasar. Ni kita sebut tadi, dalam sembahyang dia nak batalkan niat qasar. Niat apa? Niat sang musafir tadi. Tak boleh. Maksudnya sepanjang sembahyang mesti ada musafir itu. Baik. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba, kalau lagi tak lama, tiba-tiba sampai kampung kita. Macam mana pula kan? Yelah, mungkin naik kapal, naik perahu kan, ingat sangat jauh lagi kan.
angkat takbir, tengah-tengah semayang sampai dah kan. Macam mana? Tak adalah qasar. Habis semayang tamam. Dah sampai, nak buat macam mana kan? Baik. Macam mana pula kalau kita ikut imam dia? Di syarat dia di antaranya la yaqtadi bil mutim. Di antara syarat yang tak sebut di sini. Kerana kita kata kitab kita ni dia kitab yang bersifat mukhtasar, ringkas. Kadang-kadang dia hanya sebut yang muhim-muhim, yang penting-penting dia sebut. Kan? Sebab memanglah dulu-dulu orang dulu rajin belajar. Lepas daripada dia baca kitab apa Safinatun Najah, dia baca Muqaddimah Hadramiyah, lepas Muqaddimah Hadramiyah dia baca Zubat, lepas Zubat dia baca Yaqut Nafis, lepas Yaqut Nafis Umdatus Salik, lepas tu Tufatul Tullab. Maksudnya daripada Safinatun Najah nak sampai Tufatul Tullab tu baru jumpa dalil. Belajar ikut dulu-dulunya tradisi, dalil lambat dapat. Belajar faham dulu, kemudian dalil kemudian. Tapi hari ni mana orang nak belajar macam tu? Mana ada orang nak belajar satu kitab Lepas tu ulama-ulama kita mutakhir ni dia buat kitab fiqh manhaji, senang letak dalil terus. Sebab orang dah tak ada masa macam nak dulu belajar macam dulu. Memang ulama dulu-dulu tu dia tak letak dalil, sebab kitab tu memang kadang-kadang kitab ni ada bab ni. Contoh Safinatun Najah, dia sebut bab wajib, dia tak sebut sunat. Dalam Mukhtasar Latif dia ada sebut sunat, tapi dia tak ada cerita pasal khuf. Tapi dekat dalam Muqaddimah Hadramiyah besok baru ada pasal khuf kan. Maksud kitab ni maklumat kau mula-mula banyak ni kau dapat, beramal dulu. Kemudian maklumat banyak ni, beramal dulu kan. Macam tu dulu-dulunya belajar. Jadi dalil tu sampai bila kita baca kitab-kitab besar nanti. Tapi orang awam dah tak ada masa nak macam tu. Kalau nak duduk pondok lagi mengaji macam tu kan. Tapi kalau orang awam sekarang ni, ulama-ulama kita dah buat dah kitab, dia letaklah terus dalil. Sebab meraihkan suasana hari ni orang dah tak rajin nak belajar kan. Itu je lah. Sebab apa ulama kita awal-awal letak dalil? Pasal orang dah malas. Imam Nawawi dibuat kitab Al-Azkar tu, dia tak letak sanad kan. Sebab apa? Sebab kata zaman tu pun dia tengok orang dah tak berapa minat lagi dah. Kalau nak berjumpa hadis tu, nak daripada Abu Dawud tu nak sampai kepada sahabat tu, nama orang tu dijemu macam tu nanti. Zaman tu pun dulu dah malas. Zaman lagi ni lagi senang kan. Al-Maqsurat, Hisnul Muslim tu je lagi, sanad pun tak ada, hadis pun tak ada, zikir je ambil kan. Itu di antara ulama buat lah, sebab orang dah semakin hari semakin surut semangat dia nak menuntut ilmu. Tapi kita kat sini kita cubalah, walaupun kita tak buat sangat cara macam, tapi kita tidak meninggalkan terus tradisi. Kita baca juga Safinatun Najah, sekarang kita baca Zubat kan. Lepas nanti kita baca fiqh manhaji, kita baca terus yang Jakim punya cetakan. Mungkin habis ni kita boleh baca fiqh manhaji terus. Dan saya cadangkan kat belakang-belakang tu yang bab muamalat tu, nanti saya dengan Ustaz Izzat akan bentang 2-3 bulan sekali. Kita bentang tajuk. Sebab muamalat ni saya memang boleh ajar, tapi kita lama, contoh lama dalam kitab dia. Saya tak duduk dekat kewangan Islam, tak tahu dia punya semasa tu macam mana kan. Dia orang bekerja kat situ, dia orang tahu kan, lebih praktikal dia nampak. Kita tak praktikal, tak tahu benda-benda tu semua kan. Kita belajar, bila kita tengok, macam ni kan ada lagi kitab, kita tak perasan. Kena ada orang yang pakar lah dalam bidang keuangan Islam yang dia berkecimpung dalam bab tu. Kalau saya ajar orang, tonton cerita lama je dah kan. Hukum beli barang tak nampak, tuan burung kat atas tuan, belum tangkap lagi tak boleh jual. Nanti apa lagi hukum? Tu ikan kelilang kolam tak nampak lagi. Cerita macam tu lah. Sebab apa? Mana dia tahu kan. Jadi kena ada orang yang pakar jugalah untuk terang pada kita. Dan zakat juga kita akan bawa turun Ustaz Furqan tak silap nanti. Dia tu bekerja di buat zakat. Jadi zakat pun dia akan turun mengajar juga, tapi dalam bentuk daurah-daurah lah zakat. Baik, supaya nampak lebih praktikal lah benda tu. Sebab dia sendiri kerja bagian tu kan. Dia orang nak tanya, dia tahu. Zakat ni dia banyak undang-undang kan. Bukan macam dalam kitab kita belajar, dia dah banyak dan dia dijadikan sebagai undang-undang. Kena tanya orang pakar dia juga. Baik. Habis berkenaan dengan qasar. Masuk jamak. Masuk je jamak. Saya sebut tadi apa beza jamak dengan qasar? Qasar untuk musafir, khusus untuk musafir. Tapi jamak untuk musafir, untuk hujan dan untuk sakit dalam mazhab Syafi'i. 3. Ada jamak, takhir, takdim,
ada jamak takhir. Untuk orang musafir dan orang sakit, dia boleh pilih sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Untuk orang yang jamak kerana hari hujan, dia tak ada jamak takhir, dia jamak takdim je. Sembahyang kerana hari ni musim hujan kan, ada je hari tu hujan je sepanjang hari kan. Boleh je nak buat, tapi orang kita tak biasa lah benda tu kan. Sebab hujan kita pun mungkin tak berapa keras kan. Yang kedua, nak pergi masjid pun baju tak kotor, jalan bersih kan. Orang negara Arab turun hujan, tanyalah siapa pernah duduk negara Arab, lecak lah nak pergi Masjidil Haram tu kalau hujan. Lecak kan, lecak nak pergi masjid. Allah ya, Arab kalau turun hujan, dia punya jalan tu punya debu tu dia jadi macam lumpuh tau. Jadi tu sebab tu mereka di Jordan, dan tambah lagi Jordan yang ada salji, memanglah kalau turun hujan ramai orang datang masjid sebab nak jamak kan. Kalau kita air hujan tak ada orang, dia air hujan lagi ramai sebab orang nak jamak. Sebenarnya jamak untuk air hujan ni ada dalam mazhab Syafi'i, tapi tak dibuat benda tu. Kalau kita buat nanti timbul fitnah kan, benda orang tak tahu, susah kita nak buat. Kadang-kadang benda tu sunnah tapi kita nak buat susah. Macam kita lah datang masjid, tak sempat kita nak sembahyang sunat fajar, orang imam dah qamat kan, Bilal dah qamat, kita sembahyang. Boleh je lepas tu kita terus sembahyang sunat tu lepas sembahyang subuh. Tapi orang dia apa lepas subuh sembahyang, bukan dia tahu kan, balik dari rumah yang banyak cerita kan, dia pun tak nampak kan. Kadang-kadang betul ada benda-benda yang betul kita nak sebut, benda-benda betul, tapi orang tak ada ilmu, tu masalah. Orang tak ada ilmu, nanti dia pandang kita macam tak betul je kita buat, wal dia tak tahu. Ini masalah. Hatta dalam mazhab Syafi'i ni sendiri pun banyak lagi hukum-hukum yang kita tak buat lagi kan. Satu masa dulu kita kalau takbir raya haji, kita buat macam raya puasa. Lepas maghrib baru kita takbir raya haji kan. Lepas tu baru orang sebut, kita baca kita Syafi'i, subuh hari Arafah dah takbir kan. Barulah 2-3 tahun ni kita dengar subuh hari Arafah orang dah takbir kan. Dulu ada satu tempat tu buat, dia tanya ni, yang bangun tanya tu ustaz kan, awak takbir ni belum lagi maghrib. Dah boleh dah, dia kata. Dah minta izin, dia kata siapa ajau? Dia sebut pula Ustaz Musa ajau. Lepas tu dah mati, dia kata dah minta izin Jabatan Agama Islam ke belum? Berat lah itu, macam kan benda-benda macam tu semua majlis agama nak ajau kau kan. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang orang kita buat yang kita betulkan balik. Alhamdulillah benda tu. Kalau dulu hari Ashura kita tak tahu ada puasa pun, yang kita tahu buat bubur lantak orang ramai-ramai, itu yang kita tahu hari Ashura. Tapi bila kita tahu okey nak buat bubur, buat lah, suka kau lah nak buat. Yang kata bubur tu Nabi Nuh bagi resepi dah lah kan, buat bubur apa nak makan. Tetapi puasa lah hari tu, puasa lah. Itu yang kita nak ajarnya puasa. Begitu juga 10 awal Zulhijjah ada keberkatan. Dulu orang kita tak tahu kan. Orang kita nak raya 10 awal Zulhijjah tak tahu ada keberkatan dia, tak tahu ada sunnah-sunnah orang nak korban dia tak boleh buang kuku. Dulu orang tak tahu benda tu kan. Alhamdulillah sekarang pengajian fiqh hadis mula tersebar kan. Saya nak biar fiqh dengan hadis ni seiring dia tersebar pengajian ni. Biar hadis mengaji sini, kita ngaji subuh hari dengan ilmi, sini kita baca fiqh, biar fiqh dan hadis ni tersebar, biar amalan-amalan kita tu betul, bukan kita buat dengan sekadar kita ikut-ikutan kepada orang. Ikut-ikutan kalau imam mujtahid punya amalan tak apa kan, ini ikut-ikutan pada orang yang tak berilmu, ini kita tak nak benda macam ni kan. Baik, jadi jamak sebenarnya bukanlah sekadar untuk musafir ya. Wajaza ay yajma'a bainal asrain, disebut dua asar ni apa, zuhur dengan asar. Tapi kenapa disebut asar? Sebab asar lebih besar pahala daripada zuhur. Man sallal bardaini dakhala al-jannah, siapa sembahyang di dua waktu sejuk syurga kan ada kelebihan. Zuhur dengan asar dengan subuh kan ada kelebihan tertentu sembahyang tu. Maka bila sebut asrain di situ ialah kita jamak antara zuhur dengan asar dengan zuhur. Jadi kalau zuhur dengan asar jadi jamak takdim, zuhur dengan asar. Kalau asar dengan zuhur jadi jamak takhir fi waqtil ihda zaini kal isya'ain kan. Pada satu waktu, masa satu waktu, bukan dua waktu.
Zuhur dengan asar kita himpun dalam satu waktu. Kalau kita buat zuhur dulu kemudian asar, kita buat asar dalam waktu zuhur, jadi tak takdim. Kalau kita buat zuhur dalam waktu asar, jadi tak takhir, kan? Begitu juga maghrib dengan isyak, kan? Kita boleh jamak dua-dua tu. Dalam satu waktu kita boleh buat dua. Kalau kita bawa maghrib, isyak pergi maghrib, dia jadi takdim. Kalau kita bawa maghrib pergi isyak, dia jadi takhir, Jadi kita pilih lah dalam perjalanan kita tu, afdal dia yang mana, sebenarnya yang mana mudah bagi kita lah, mana yang mudah bagi kita untuk kita buat, Baik. Nanti kita akan tengok dia punya syarat-syarat tu, kita akan tengok lah. Kama yajuzul jam'u lil muqimi, sebagaimana harus sah. Bila sebut yajuz tu bukan sekadar boleh, tapi sah. Sebagaimana sah jamak bagi orang yang mukim, lil matar, maksudnya sebagaimana hukum boleh jamak bagi orang-orang yang musafir, begitu juga dibolehkan jamak bagi orang yang lil muqim, tak musafir. Lil muqim yang tidak musafir. Lil matar, kerana hujan. Kerana hujan, pergi masjid sembahyang zuhur, hujan sampai beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, hujan. Bilal muqamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu biasa ke Jordan, kalau hari Jumaat tu, lepas main Jumaat, hujan terus, Bilal qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, semua bangun. Jadi senang dia, siap Bilal imam dia sebab apa? Ini pendapat mazhab Syafi'i, siapa nak ikut, tak nak balik, itu je. Saya pernah pergi, tak hujan tau masa tu, tapi angin, satu masjid tu angin kuat. Biar angin tu sebab nak turun hujan batu tu, jadi angin tu sejuk. Jadi memang dia punya tahap sejuk tu, bibir kita dah boleh pecah lah. Bibir kita dah pecah, dah boleh pecah bibir kita, kan. Jadi kalau apa tu, isyak kan memang digelap kan, mungkin tebu kan, nak hujan, pasir kan, senang je walaupun tak ada hujan. Ada masa tu bukan Syafi'i lah tu lain lah tu, kan. Itu Hambali tu panggil, kan. Dia terus cakap dia, kita nak jamak dia, kan. Dia bagi pendapat dia bini, kan. Siapa tak nak buat, aku hormati dia boleh balik. Itu je dia sebut, tak ada pun nak bergaduh, kau ni apa amalan kau buat ni, kan. Patutnya kita bila tengok satu benda berlain sikit, belajar, ini kita benda menyalahi maklumat kita, bukan menyalahi syariat. Kita mesti ingat, dia hanya menyalahi maklumat kita yang kita tahu macam tu, tapi orang ni buat lain, ini satulah kita ni orang Melayu ni macam baru kenal perbezaan pendapat, kita baru kenal. Jadi dia bergaduh-gaduh tu biasalah, buah cepedak luar pagar, kan. Ambil galah tu orang jolok, kan. Ni budak baru belajar, kan. Kalau salah tolonglah pelupur, kan. Tak boleh buat apa. Dia memang macam itulah, kan. Tempat kalau di tempat-tempat lain dia dah biasa tu, kan, benda-benda macam ni. Dan sepatutnya ustaz-ustaz pun dia bila dengar benda berlain sikit, dia mendamaikan, bukan dia jadi batu api. Itu mesti ingat, kan. Walaupun bagi kita setengah orang tu tak macam tak hikmah, dia buat sesuatu yang menyalahi mazhab Syafi'i, bagi kita tak hikmah lah, orang tak tahu, kan. Tapi bila dah terjadi, jangan kita tambah api pula, kan. Kita boleh tegur ustaz tu, kan, tak buat macam ni, tak sepatut, benda ni orang tak tahu. Tapi orang pun jangan nak bising-bising, benda ni ada khilaf, dia sebut macam tu. Tidak, kan. Ini masalah apa ni? Masalah kita ini, khilaf kita hari ni bukan pada pendapat, khilaf pada akhlak, perangai gitu. Perangai, masalah perangai ni. Orang kata orang Melaka terbiat, PL ni, ini yang masalah. Kalau khilaf segala pandangan, ra'yu, itu biasalah, daripada dulu lagi dah ada khilaf pendapat. Tapi ini bukan khilaf pendapat, ini berlaku perbezaan di antara orang ada ilmu dengan orang tak asuh. Apa jadi? Susah lah. Kita cakap berdasarkan hujah, dia cakap berdasarkan sentimen, kita berdasarkan kepada dalil, dia berdasarkan kepada mimpi. Jahanam macam tu. Nak hujahnya mana, kan? Tak boleh macam tu. Baik. Jadi korang kita ni masyhurnya apa, mazhab Syafi'i, kita ngaji molek lah mazhab Syafi'i ni, mengaji molek mazhab Syafi'i ni. Dan ustaz-ustaz pun jangan pandang enteng juga bila sebut mazhab Syafi'i ni, sebenarnya susah juga nak faham, kan. Susah juga nak faham ni sebenarnya, kan. Payah juga kita nak faham, tapi kena sabarlah. Apa yang saya ada pun sedikit lah untuk dikongsikan kepada kita bersama. Baik. Tapi apa dia kata? Lil matarin lakin ma'at taqdimi. Boleh jamak takdim
kepada orang yang nak jamak kalau berlaku hujan. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak musafir, ketika hujan dia boleh jamak, tetapi hanya jamak takdim sahaja, tak boleh jamak takhir. Maksudnya kita boleh buat, kalau ketika hujan kita boleh buat asar dalam waktu zuhur, ataupun asar dalam waktu Jumaat, kita boleh buat, kan? Baik. In amtarat inda ibtida'il badiyah wa khatmiha wa fi ibtida'il thaniyah. Dia kata sekiranya hujan itu bermula pada permulaan solat, dan dia dan sampai habis solat yang pertama itu masih hujan. Maksudnya kita sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib, hujan turun, dan hujan itu berterusan sehingga habis solat maghrib dan solat zuhur dan solat maghrib. Kalau dia berterusan hujan itu, dan kita boleh jamak, dan syarat dia juga mestilah hujan itu ada ketika takbir Ratul Ihram bagi solat kedua. Maksud bila dia angkat takbir Allahu Akbar, hujan, belum habis satu rakaat hujan dah berhenti, padahal sembahyang dah jamak. Tak pun. Syarat dia adalah hujan tu mesti ada pada takbiratul ihram yang kedua. Bukannya hujan itu mesti ada sepanjang solat yang kedua. Maksudnya kita jamak dengan asar, kan? Adakah mesti ada hujan sepanjang asar? Tak. Paling kurang untuk sah jamak itu ada hujan ketika takbiratul ihram pada solat asar tu, yang dijamak takdim, kan tu. Kat yang faham? Komputer macam macam ni. Ini semayang hujan, tidak syarat dia mesti hujan. Hujan itu kita buat zuhur lah, syarat dia waktu zuhur tu turun hujan, kita pun semayang sampai dah habis semayang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, ada hujan lagi, kan? Bilal pun qamat, dia angkat takbir Allahu Akbar, hujan ada lagi. Tapi lepas takbir tu dia dah baca Fatihah, hujan berhenti. Boleh tak teruskan jamaah tu? Boleh, sebab dia ada hujan ketika takbiratul ihram. Sebab dia kata wa fi ibtida'i tsaniyah, pada permulaan sembahyang yang pertama. Yang kedua tu apa? Sama ada asar ataupun isyak. Kalau jamak takdim memanglah kita bawa asar kepada maghrib zuhur ataupun isyak kepada maghrib. Baik bang? Kalau hujan berhenti semasa solat yang pertama, kena solat pertama tu solat boleh solat. Ni bukan kasar, ni jamak. Ni bukan kasar, ni jamak. Baik. Kalau hujan berhenti masa solat yang pertama, tak ada lah. Tak perlu jamak. Tak perlulah jamak. Tapi kalau hujan tu berterusan, sampai kita angkat takbir yang kedua ada hujan lagi, dan biasa orang dah boleh cam lah, kan? Duduk kat negara Arab ni dia dah boleh tahu dah, mesti hari ni hujan, hari ni begini, kan? Besok salji nak turun, kelas semua tutup, biasalah tu, kan? Kita je tak ihtimam dengan bab hujan ni, kan? Hari-hari hujan dah tak heran. Tak heran hujan. Arab tu dia tahu nak hujan bila. Kita pun duduk sana tahu hujan 2-3 hari lagi hujan, dia dah tahu dah, kan? Kita hujan pun marah, kan? Dia hujan suka, kan? Kita apa lah hujan, orang nak pergi orang kahwin pun susah, kan? Baik. Liman yusalli ma' jama'atin idza jamin ba'idin masjidan nalal adha. Baik, syarat untuk jamakkan hari hujan juga. Baik, syarat untuk jamakkan hari hujan juga, liman yusalli, semayang itu ialah semayang jamaah. Mesti kalau nak jamak mesti semayang jamaah. Sendiri kat rumah nak buat jamakkan hari hujan tak ada, ni kat rumah hujan ni, semayang. Mestilah semayang tu semayang jamaah. Jamaah pula bukan kat dalam rumah kita, masjid tu ada kat luar. Mesti ingat, kan? Ini semua duduk anak beranak ke 10 orang, tak apa hari hujan kita jamaah semayang kita, kan? Ya dah tak boleh lah. Kalau nak cerita mazhab lain tu lain cerita lah, kan? Mungkin hari tu terlampau sejuk sangat, apa nak kena air tu boleh tak boleh, itu kan, itu lain cerita. Kita cerita mazhab Syafi'i, tak boleh macam tu, tak boleh. Liman yusalli ma' jama'atin idza jamin ba'idin masjidan nalal adha. Baik, mestilah semayang itu semayang jamaah.
Jamaah tu wajib yang mana? Jamaah yang kedua, bukan jamaah yang pertama. Sebab zuhur dalam waktu dia. Yang nak dijamak tu apa? Asar. Asar tu wajib jamaah. Dan imam tadi kalau dia sembahyang zuhur, dia boleh, dia kalau tak niat imaman pun tak apa. Tapi kalau dia nak buat yang asar ni, dia mesti niat imam. Sebab syarat dia mesti jamaah. Faham? Semayang ni kalau nak sah syarat dia jamaah, imam kena imaman. Contoh Jumaat kan, yang maghrib tak payah kan. Dia tu dah belajar gitu kan. Baik. Liman yusalli ma jama'atin idza. Baik, jadi solat itu dah solat yang kedua. Tapi kalau ada orang tadi dia dah sembahyang zuhur, dia sembahyang seorang-seorang ni, boleh tak dia nak sembahyang jamak asar? Boleh. Sebab asar tu yang wajib jamak. Walaupun zuhur tadi dia sembahyang zuhur, dia sembahyang seorang. Nampak kan? Baik. Dan syarat dia mestilah nak iza ja min ba'idin kan. Baik, apabila dia sampai ke masjid dari jarak yang jauh lah nak pergi tu. Kalau daripada rumah dia dengan masjid tu ada bumbung kan, apa orang panggil, gajah melintang, panggil apa, susu gajah, apa susu gajah ada macam tu kan. Atau tepi kaki rumah dia dekat dengan masjid, kaki lima tu ada bumbung dia boleh pergi kan. Ataupun dia ada kereta boleh turun masuk ke dalam garaj kan. Tak ada lah kan macam tu kan. Tapi ni ialah syaratnya masjid tu bukan, tapi dia sebut situ masjid, sebenarnya bukan masjid. Sebenarnya itu bukan qaid, sebenarnya makanul jamaah, tempat jamaah. Sama ada musalla, masjid ataupun musalla, ataupun apa tempat yang didirikan jemaah kat situ kan. Boleh lah. Sebab kalau nak kan, kalau dah turun hujan nak datang balik susah. Biasanya hujan negara Arab tu dia panjang lama kan. Tapi kalau tiba-tiba dah semayang semua siap-siap apa semua, petang tu memang tak ada hujan pula, alamak terang ya, dah habis dah semayang sah pun lagi kan. Makan wine pisang lah petang kan, tak buat apa. Baik. Dan nalal adha, mestilah kalau sikit-sikit sangat kan, baju pun tak kuyup orang kata kan, tak ada lecak, tak ada apa, jalan sikit pun boleh. Tapi biasa negara Arab memang payah lah. Kalau hujan memang susah, hujan memang susah kan. Becak dia, baju memang jangan cakap lah nak pakai jubah putih macam ni pergi semayang hari hujan kan, habis semua dah kena lalu kereta Arab dia bukan ada kira kan. Tak boleh lah kan. Orang Arab banyak jalan kaki Tapi ingat dia banyak jalan kaki. Kita duduk sana jalan kaki, mana ada duit kereta, sebab 2-3 batu pun jalan kaki. Macam orang pergi haji, orang pergi umrah kan kalau duduk hotel jauh-jauh lah. Orang Melayu ni kalau banyak duit, dia betul-betul ada depan Masjidil Haram dia duduk kan. Mana dia nak jauh duduk 400 meter kan. Tak mahu dia jenis banyak duit kan. Dia nak turun situ je, dah senang. Shopping semua ada dekat-dekat situ kan. Baik. Nalal azhar ni salah satu syarat ni juga kan. Kalau buat murid kan tak ada. Tak ada. Wa syartuhu niyyatu fil ula. Dan wa syartuhu niyyatu fil ula wa ma rutiba wal wila wa in tayammama. Macam ni wa syartuhu niyyatu fil ula. Dia kata dan syarat untuk jamak itu mestilah ada niat pada semayang yang pertama. Itu beza dengan qasar. Qasar masa takbiratul ihram mesti ada niat nak qasar. Tapi kalau jamak semata-mata ada niat dalam semayang. Ada niat dalam semayang. Dia tak ada niat pun nak jamak tapi dalam semayang tu nak jamak lah kan. Selagi dia belum lagi habis beri salam, dia boleh jamak. Dia boleh niat je buat jamak. Beza niat qasar tadi mesti ketika takbiratul ihram. Niat jamak dalam semayang tu boleh dah. Boleh lagi. Dia tak lain malam-malam kita nak setengah saja apa semua yang zuhur jamak tak payah, dalam tu kan boleh kan. Dia macam-macam orang Melayu kan, adaan qadaan lillahi ta'ala pun ada panjang jadi Baik. Dan di antara syarat jamak takdim, syarat jamak takdim mestilah tertib. Kena buat zuhur dulu. Syarat jamak tertib zuhur dulu, lepas tu bawa asar. Ada bawa asar dulu tak sah.
Kalau jamak takdim, jamak takhir tak ada tertib ni, kan? Tapi jamak takdim mestilah zuhur dulu, tak sampai zuhur, kemudian asar, kemudian dia kata wal wila, mestilah bersambung semayang. Maksudnya tidak ada senggang yang lama antara dua solat tu. Wa in tayammama, walaupun kadang-kadang kalau lah tayamum, dia kan satu tayamum untuk satu solat fardu. Jadi lepas semayang tu, zuhur tu, kita nak jamak, kita tayamum je. Senggang yang macam tu dikira membatalkan jamak tak? Tak dikira sekejap sangat benda tu. Kita tayamum berapa anggota? 2 je kan? Ada 3 kali bonyol muka? Tak ada kan? Apa senang lomo macam tepung bawa je kan? Tak ada kan? Sekejap benda tu kan? Baik. Jadi beza tak jamak takdim dengan jamak takhir tadi? Jamak takdim dia ada tertib, dan jamak takdim mesti semayang tu wilat, dia berterusan dua semayang tu. Baik. Kalau jamak takhir, kita buat semayang asar, kan? Kita buat semayang asar. Dah asar tu waktu dia kan? Kalau kita kita tidak ada wilat berterusan, tak apa dah pada ketika tu. Sebab asar tu dia dibawa dalam waktu zuhur, dia kena cepat kita buat dia. Baik. Wal jam'u bit taqdimi wat ta'khiri bihasbil arfaqi lil ma'dhuri. Jadi dia kata jamak takdim ke jamak takhir ke, ini berdasarkan kepada apa? Keselesaan lah, berdasarkan kepada keselesaan lah bagi orang yang diberi keuzuran ketika musafir, mana yang dia nak pilih, mana lebih memudahkan dia. Baik. Fi mardin qaulul hukiyah. Baik. Dan bagi orang sakit, ni jamak orang sakit, kan? Qaulun hukiyah wa quwiyah, qaul yang dihikayatkan dan dikuatkan, kan? Ikhtaruhu Hamdu wa Yahya Nawawi. Baik. Dan pendapat ini telah dipilih oleh Imam Al-Khattabi dan juga Imam Nawawi. Maksudnya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ni yang muktamad, dia jamak ni untuk air hujan dia dengan musafir. Sebenarnya dalam mazhab tak ada lah sebenarnya benda jamak kerana sakit, tapi ada ulama mazhab kita yang ijtihad dia sama macam orang dalam mazhab Hanbali, maksudnya meluaskan jamak itu kepada sakit boleh. Di antaranya Al-Imam Al-Khattabi, Khatib Asy-Syarbini, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Sebab itu kalau kita belajar mazhab, kita tak boleh semata-mata pendapat tu Imam Nawawi sebut kita kata tu mazhab Syafi'i, tak boleh. Itu hanyalah pendapat peribadi, kita panggil pendapat peribadi imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh pakai tak, hanya dibawa juga keperluan. Kalau tidak macam mana, kan? Orang yang sakit kadang dia perlu untuk dia menjamakkan solat dia, kan? Dia sakit, kejap lagi kalau dia nak buat pembedahan kecil ke apa, lepas daripada tu, lepas zuhur kan, waktu asar kan, bila dia buat pembedahan kecil, kaki dia dah sakit, nak bangun pergi bilik air susah dan sebagainya, masyakkah dan sebagainya, nak kena ada bimbing pergi bilik air pula apa, anak dia belum datang lagi apa semua. Baik, dia sembahyang zuhur terus, jamak, kemudian buatlah operasi ke apa semua, kan? Itu nak memberikan kemudahan. Sebab itu kadang-kadang ada tempat yang macam ketat dalam mazhab kita, kita cuba cari apa pandangan imam-imam kita, ada tak yang ringan sikit. Dan sebab itu jangan, kita tak boleh menisbahkan mazhab Syafi'i itu semata-mata ia disebut oleh salah satu ulama Syafi'i, sedangkan pendapat itu tidak dikira muktamad dalam mazhab. Ni disiplin lah, ni disiplin. Dalam macam tu saya cakap kalau kena pendapat Imam Nawawi, boleh lah. Imam Syafi'i tak sebut. Tak ada pun. Dan dia kata ini Imam Syafi'i punya mazhab ni. Itu bukan tak boleh, itu salah, tak boleh cakap macam tu. Baik. Jadi kalau kita sebut jamak takdim tadi, dia punya syarat apa? Bada'atul bil ula, dia mesti mula yang pertama lah, ikut tertib, memulakan semayang yang pertama tu iaitu zuhur, kemudian baru asar. Kemudian niat jamak fiha, mesti ada niat jamak. Niat jamak takdim tu di dalam sembahyang, walaupun niat itu disertakan ketika memberi salam, Assalamualaikum, masa tu kita niat boleh. Selagi mana bukan qabla salam, ma'as salam boleh lagi. Kalau qabla salam dah tak boleh lagi,
Baik. Baqa waqtil ula, ada lagi waktu yang pertama nak buat jamak takhir, mestilah ada waktu yang nak buat jamak takdim, mesti ada waktu zuhur lagi. Kau tak ada waktu zuhur, apa lagi nak buat? Tak ada lah jamak takdim. Al-muwalah bainahuma, ada berterusan antara dua semayang. Uzannu sihhatil ula, mestilah semayang yang pertama itu sah, semayang zuhur tu sah, baru boleh jamak semayang dengan asar. Kita semayang tadi, semayang zuhur kita batal. Semayang zuhur kita tidak sah. Semayang asar pun tidak sah sekali. Mesti yang pertama tu sah sekali, baru yang kedua tu sah. Dawamul uzur maksudnya mesti dawamul uzur maksudnya di sini musafir tu masih ada lagi dalam kita melakukan jamak takdim tu, ada lagi musafir. Baik. Ilmu bijawazil jam'i, dan berilmu tentang jamak tu. Kita ada ilmu tentang nak buat jamak tu. Kalau kita tengok orang buat jamak, dia pusat dia buat jamak, kau tahu ke dia jamak? Tak tahu. Aku tak tahu, tak apa dia buat macam tu tak payahlah, kita tak ada ilmu macam tu Baik. Kemudian syarat jamak takhir, niat dia, niat takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yas'uha, iaitu niat jamak takhir itu mesti ada pada waktu yang berbaki pada semayang yang pertama. Maksudnya mesti niat nak solat jamak takhir itu bila masuk waktu zuhur, bukan sebelum masuk waktu zuhur. Selepas masuk waktu zuhur baru boleh niat nak jamak takhir. Dan niat itu mestilah kita buat dalam waktu zuhur itu untuk kita takhirkan semayang kita itu. Cuma ada khilaf berapa waktu dia. Kata Imam Ramli, kadang-kadang waktu sempat lagi nak semayang. Kata Imam Ibn Hajar, walaupun waktu dah tinggal sempat untuk satu rakaat pun boleh lagi kita niat. Kita ambil Imam Ibn Hajar lah, maksudnya walaupun dah tinggal satu rakaat waktu lagi, kalau dah terlampau pendek tak sempat nak semayang, itu dah kira cuai lah itu kan. Kita bertukar je lah, terus kita buat pada jamak. Kalau macam tu, kalau dah habis waktu, tak ada niat langsung nak jamak takhir, kita tak ada langsung niat nak jamak takhir sampai zuhur dah habis, maka kita kena qada semayang tu pada waktu asar. Kita qada dia pada waktu asar. Semayang asar lah. Yang satu lagi tu kita zuhur, qada zuhur dalam waktu asar. Tapi qada ketika kita tinggalkan tu ketika musafir, kita masih diberi rukhsah untuk qada dengan kasar. Baik. Macam mana pula kalau kita nak semayang kat rakaat imam tu, kita tak tahu imam ni semayang tamam ke semayang jamak, semayang kasar ke, imam ni semayang tamam, kita tak tahu pun macam mana kan. Baik, kalaulah kita tak tahu dia ni orang musafir ke bukan orang musafir, kita mana tahu keadaan tu nak tanya kan. Kadang orang menyaga kat situ kan, kita tak tahu dia tu orang musafir ke bukan, asal tamam, kita kena niat tamam. Asal niat tamam. Tapi kalau kita tahu dia orang musafir, ni orang musafir, aku tahu dia ni orang minyak tanah je kan, tahu. Kita tahu dia orang musafir, tapi aku tak tahu dia nak kasar ke dia nak tamam. Taklid niat kita. Kalau dia kasar, aku kasar. Kalau dia tamam, aku tak tamam. Khalas.